Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Hari ini saya akan menerangkan mengenai ulasan tesis yang bertajuk Comparative Study of Metaphor in Arabic and English, General Business Writing with Teaching Implication. Tugasan ini diberikan oleh Dr. Kamarul Zaman bin Abdul Ghani dalam kelas kajian linguistik dalam pendidikan bahasa Arab. Tesis ini ditulis oleh pengkaji bernama Fahad Al-Jumaah di Indiana University of Pennsylvania, Amerika. Jadi tajuk kajian ini berfokus kepada comparative study, iaitu kajian bandingan, iaitu dalam bahasa Arab dirasa taqabuliyah, yang mana kajian ini membandingkan dua bahasa, iaitu bahasa Arab dan bahasa Inggeris dalam aspek linguistik, khususnya kajian bahasa kiasan ataupun metafora. Jadi metafora ini dalam bahasa Melayu kita panggil bahasa kiasan, ataupun dalam bahasa Arab biasa kita dengar perkataan al-majaz, iaitu menggunakan perkataan lain bagi menerangkan situasi yang lain. Jadi metafor ini daripada sudut bahasanya berasal daripada bahasa Greek yang dalam bahasa Inggerisnya bermaksud transfer, maknanya memindahkan makna perkataan kepada situasi yang berbeza. Jadi di awal kajian ini pengkaji telah mengenengahkan satu buku oleh George Lakoff dan Mark Turner 1989 yang bertajuk More Than Cool Reason. Dalam buku ini, Mark Turner dan George Lakoff telah mengkaji fungsi metafora ataupun fungsi bahasa kiasan dalam bahasa Inggeris, terutamanya dalam puisi-puisi dan fungsinya di dalam dan kesannya di dalam balaghah. Kitai 1989 menerangkan bahawa metafor ini terhasil daripada pendidikan ataupun terhasil daripada individu dan tidak boleh dipelajari. Metafor ini adalah metafora ini atau bahasa kiasan ini menurut kita adalah tanda-tanda kebijaksanaan seorang. Beliau mengatakan bahawa apabila semakin tinggi gaya bahasa ataupun bahasa kiasan yang digunakan dalam pertuturan atau penulisan seorang, menunjukkan semakin tinggi mutu bahasanya dan secara tak langsung menunjukkan bahawa tahap kebijaksanaan seseorang itu juga tinggi. Jadi isu-isu yang menyebabkan tesis ini ditulis, yang pertama sekali adalah bahasa kiasan ini bagaimanakah bentuk-bentuk yang terdapat dalam bahasa kiasan? Adakah di sana bahasa kiasan ataupun metafora yang bersifat universal digunakan oleh semua bangsa yang ada di dunia, ataupun di sana berbeza antara bangsa-bangsa? Bahasa kiasan ini berbeza antara bangsa-bangsa. Juga pengkaji isu yang ditengahkan dalam kajian ini, pengkaji juga nak melihat adakah di sana ada bahasa kiasan yang digunakan dalam tajuk-tajuk yang serius, terutamanya tajuk perniagaan, bisnes. Seterusnya, pertembungan di antara bahasa kiasan juga dikaji oleh pengkaji. Seterusnya, pengkaji juga ingin meluaskan kajian mengenai penggunaan bahasa kiasan dalam bidang-bidang yang lain. Tujuan secara umum, tujuan tesis ini ditulis oleh pengkaji adalah mengenal pasti di sana adakah persamaan ataupun perbezaan di antara bahasa Inggeris dan bahasa Arab terhadap penggunaan bahasa kiasan metafora ini, terutama untuk menerangkan sesuatu yang abstrak, terutamanya dalam teks-teks perniagaan. Di sana ada dua goal ataupun dua tujuan objektif khusus untuk kajian ini dijalankan. Yang pertama sekali, mendapatkan mengenal pasti pattern ataupun bentuk-bentuk khas bahasa kiasan atau metafora yang digunakan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris dan perbandingannya. Contoh seperti mana yang diberikan dalam bahasa Inggeris, a marriage between
old and new media titans, perkahwinan di antara gergasi media yang lama dan baru. Perkataan perkahwinan ini adalah kiasan bagi pergabungan dua. Yang kedua, apakah persepsi pelajar berbangsa Arab yang belajar perniagaan dalam bahasa Inggeris di Amerika Syarikat terhadap bahan-bahan bacaan berbahasa Inggeris yang mempunyai metafora ataupun terkandung dalamnya bahasa-bahasa kiasan. Seterusnya kita lihat konsep ataupun teori yang mendasari tesis ini. Kajian ini didasari oleh teori-teori yang berkenaan dengan metafor ataupun lebih khususnya teori konseptual metafora konseptual yang dicadangkan oleh Lenkoff dan Johnson pada 1980. Teori ini mengatakan bahawa metafora ini terhasil daripada individu secara dalaman ataupun dipanggil deep metaphor, yang mana di sana ada dua metafora, iaitu metafora dalaman deep metaphor dan juga metafor surface metaphor, yang mana surface metaphor ini berkaitan dengan terhasil daripada elemen-elemen luar, contohnya budaya dan sebagainya. Lenkoff dan Johnson 1999 juga menemukan bahawa konseptual metafor ini menjadi instrumen penting dalam menyokong dan menerangkan sebab-sebab yang abstrak. Lenkoff juga menerangkan bahawa metafor konseptual ini membenarkan seorang itu berkomunikasi menggunakan kiasan ini melangkaui bahasa kiasan dan pengalaman individunya. Seterusnya, aspek-aspek penting yang menjadi fokus utama dalam perbincangan ini. Berapa kerap kiasan yang digunakan dalam teks kedua-kedua bahasa ini, dan berapa pentingkah peranan yang dimainkan oleh kedua-dua kiasan dalam masyarakat. Kemudian, sejauh mana bahasa kiasan dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris ini bertepatan dengan jenis konseptual metafor yang diperkenalkan oleh Lenkoff dan Johnson ini. Kemudian yang ketiga, apakah perbezaan dan persamaan yang terdapat dalam kiasan ataupun metafora di dalam bahasa Arab dan bahasa Inggeris mengikut domain-domain yang dikaji seperti yang dicadangkan oleh Lenkoff dan Johnson 1980. Kemudian yang keempat, sejauh manakah perbezaan bahasa kiasan di antara dua bahasa ini berkaitan dengan perbezaan bahasa? Adakah di sana terdapat unsur-unsur budaya yang menyebabkan perbezaan bahasa kiasan antara bahasa Arab dan bahasa Inggeris? Dan yang kelima, masalah-masalah yang timbul oleh pelajar Arab berbangsa Arab yang mengambil jurusan perniagaan, belajar di Amerika, kemudian cara mereka berhadapan dengan bahasa-bahasa kiasan dalam bahasa Inggeris terhadap teks yang mereka baca. Kaedah kajian ini dijalankan secara kualitatif dan teoretikal dan kualitatif, kemudian melibatkan hanya minimum sedikit sahaja statistik deskriptif yang ketika ingin mengira frekuensi bahasa kiasan atau metafora yang terdapat di dalam teks. Kemudian kajian ini juga pengkaji juga menggunakan kaedah sampling, snowball sampling. 4 kaedah utama untuk mendapatkan data daripada tesis ini adalah yang pertama sekali, analisis teks. Pengkaji menganalisis sebanyak 40 teks, 20 dalam bahasa Arab dan 20 dalam bahasa Inggeris, yang mana teks ini diambil daripada majalah dan makalah perniagaan berbahasa Inggeris ataupun berbahasa Arab daripada tahun-tahun yang terkini. Kemudian yang kedua, pengkaji mengumpulkan dokumen-dokumen bertulis daripada pelajar. Hasil daripada pelajar membaca teks-teks perniagaan dalam bahasa Inggeris, kemudian pelajar dikehendaki menulis apa yang mereka faham daripada teks tersebut, lalu diambil oleh pengkaji untuk dinilai. Seterusnya, pengkaji juga membuat ujian kefahaman menggunakan borang soal selidik daripada peserta-peserta yang menyertai kajian ini. Seterusnya, pengkaji juga menjalankan 2 kali perjumpaan secara tak formal, mendapatkan feedback ataupun maklum balas daripada peserta-peserta mengenai
bahasa kiasan dalam bahasa Inggeris dan kesukaran apakah yang mereka hadapi. Hasil dapatan daripada kajian ini mendapati bahawa bahasa kiasan metafora ini memainkan peranan penting dalam kedua-dua bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Cuma untuk untuk perniagaan ini, untuk kes perniagaan ini, bidang perniagaan ini, bahasa Inggeris lebih memainkan peranan penting. Metafora lebih memainkan peranan penting dalam teks bahasa Inggeris di dalam bidang perniagaan. Hasil yang kedua adalah domain yang dicadangkan oleh Lakoff dan Johnson 1980 ini semuanya terdapat di dalam teks-teks tersebut. Juga terdapat contoh bagi setiap domain tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, tetapi contoh-contoh ini didominasi oleh contoh-contoh perkataan daripada bahasa Inggeris. Yang ketiga, bahasa Inggeris menggunakan bahasa kiasan dengan lebih meluas berbanding bahasa Arab. Seperti mana yang kita tahu bahawa bahasa Arab ini lebih ke arah puisi dan puisi-puisi tradisional berbanding daripada bahasa-bahasa yang terkini yang melibatkan perniagaan contohnya. Seterusnya, aplikasi dan rumusan kajian. Penggunaan metafora atau kiasan ini tidak boleh difahami secara literal. Maknanya hasil daripada kajian ini, pengkaji dapat merumuskan bahawa seorang pelajar ataupun pengajar tidak boleh menterjemah bahasa kedua secara literal. Maknanya perlu ada di sana kefahaman yang lebih mendalam tentang budaya dan sebagainya. Hubungan di antara pemikiran dan bahasa yang sangat penting untuk memahami bahasa kiasan. Maknanya selain daripada bahasa yang tinggi, pemikiran seorang juga memainkan peranan yang penting untuk memahami bahasa-bahasa kiasan ini, kerana aras bahasa ini yang tinggi dan memerlukan fokus dan pengetahuan yang lebih kepada budaya. Seterusnya, manfaat daripada tesis ini dalam bidang pendidikan. Yang pertama sekali, memberi pendarahan kepada guru yang mengajar bahasa asing, pendekatan untuk menerangkan metafora bahasa tersebut kepada pelajar. Yang kedua, pendidik tidak boleh melakukan penterjemahan secara literal kepada metafora ataupun bahasa kiasan yang terdapat dalam teks yang dibaca, kerana ianya akan membawa maksud yang berlainan. Oleh itu, pendidik perlu melakukan kajian yang lebih sebelum masuk ke kelas, pembacaan yang lebih sebelum masuk kelas untuk mendapatkan makna yang sebenar supaya tidak berlaku salah faham dalam kalangan pelajar. Yang ketiga, meningkatkan kualiti bahasa pelajar. Pendidik yang mengajar bahasa dengan mengajarkan bahasa-bahasa kiasan ini secara tak langsung meningkatkan mutu bahasa, mutu penulisan dan pertuturan anak-anak murid mereka melalui penggunaan bahasa-bahasa kiasan ini. Sekian saja ulasan tesis daripada saya. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ini dapat sedikit maklumat, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.